Dadah adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Oleh itu adalah tanggungjawab Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK untuk menangani masalah dadah. Sebagai ringkasan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menjadi agensi peneraju membantas penyalahgunaan dadah dan sabten di Malaysia yang meliputi pendidikan pencegahan, penguatkuasaan dan keselamatan rawatan, perubatan dan pemulihan hubungan antarabangsa. Pemulihan penagihan dadah memerlukan usaha sepanjang hayat kerana penagihan dadah adalah satu penyakit kronik yang mudah berulang dan berpanjangan. Walau bagaimanapun, dadah ini boleh ditangani oleh AADK melalui bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan. Untuk mendapatkan maklumat tentang model rawatan, kami telah menembubual Pegawai Pemulihan AADK S29 iaitu Puan Siti Rahimah binti Talib untuk mendapatkan lebih maklumat tentang rawatan kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Beliau telah berkhidmat di Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK selama kurang 13 tahun dalam bidang rawatan dan pemulihan. Sebelum ini beliau bertugas di Barat Daya, Pulau Pinang dan Bandar Baharu, Kedah. Kini beliau berkhidmat di AADK daerah Alur Gajah Melaka sekitar dalam 2 tahun. Temubual kami dijalankan di atas talian selama sejam dan kami mengambil masa tersebut untuk mendapatkan beberapa maklumat sebaiknya. Model psikososial memberi penekanan terhadap 3 aspek. Yang pertama, membantu mengubah tingkah laku penagih. Yang kedua, memberi penekanan dalam mencegah. Dan yang ketiga, memberi pengetahuan yang berkaitan penyalahgunaan bahan. Di bawah model psikososial terbahagi kepada beberapa elemen. Akan tetapi, menurut para gemar, di AADK Alur Gajah hanya memberi penekanan terhadap 2 elemen sahaja. Hal ini kerana ia bergantung kepada kesesuaian serta keberkesanan kepada diri klien. Elemen yang pertama adalah bimbingan dan kaunseling. Elemen ini merupakan domen utama dalam model psikososial. Hal ini dapat dijelaskan di mana ia membantu diri klien dalam mengenal pasti isu yang dialami. Elemen yang kedua adalah kerohanian dan spiritual. Perkara ini dijelaskan di mana ia merupakan satu pendekatan kepada diri individu untuk kembali kepada jalan yang benar dan mengenali Tuhan. Kesesuaian model yang digunakan dengan isu-isu penagih di organisasi. Menurut Puan Siti, sesetengah pusat pemulihan mempunyai kategori yang tertentu atau membawa model yang berbeza. Sebagai contoh, Pusat Pemulihan AADK Seri Iskandar Perak membawa modul bagi penagih organisasi. Pusat Pemulihan AADK Muar Johor membawa modul kerohanian atau modul hijrah. Manakala Pusat Pemulihan AADK bagi daerah mempunyai modul berlainan buat pelatih-pelatih mereka. Puan Siti menyatakan bahawa model psikoanalisis merupakan model yang bersesuaian kerana ia mampu mengubah tingkah laku penagih, mengelak relapse daripada berlaku, memberi pengetahuan atau informasi kepada penagih berkaitan proses pemulihan dan memberi galakan serta keyakinan kepada penagih untuk kembali hidup normal dalam kalangan masyarakat. Namun, Puan Siti juga berpendapat bahawa sesi kaunseling adalah kaedah yang terbaik untuk diaplikasikan kerana sesi kaunseling bersifat membantu dan membimbing penagih untuk lebih memahami diri mereka, membantu daripada segi pembangunan kendiri dengan berfokuskan kepada individu bukan pada isu semata-mata serta mengambil kira pelbagai faktor dalam membimbing penagih menjadi lebih baik. Dan saya akan meneruskan dengan keberkesanan model. Beberapa maklumat yang telah kami dapati melalui temubual yang telah kami jalankan, di mana di pusat pemulihan tersebut terdapat 720 orang penghuni, iaitu bekas penagih dadah, dan 483 orang bekas penagih dadah tersebut telah menunjukkan satu impak dan perubahan yang positif, manakala selebihnya adalah mereka yang memerlukan pantauan serta tindakan selanjutnya daripada pihak AADK. Menurut pegawai pemulihan tersebut, tahap keberkesanan sesuatu model yang digunakan adalah bergantung kepada
perubahan serta perkembangan yang berlaku ke atas klien. Selain itu, tahap keberkesanan model diukur melalui pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh bekas-bekas penagih dadah daripada tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang positif. Dan akhir sekali, komitmen yang diberikan oleh setiap klien terhadap program-program yang dijalankan juga menjadi salah satu ukuran terhadap keberkesanan model yang digunakan, dan perkara tersebut menjadi petunjuk kepada wujudnya kesedaran klien ke arah perubahan yang positif. Seterusnya ialah kekangan dan cabaran pelaksanaan model rawatan. Yang pertama, kekurangan tenaga pengajar iaitu pegawai pemulihan. Bebanan kerja yang dihadapi oleh pegawai tidak cukup untuk menampung keperluan klien yang begitu ramai. Jumlah kaki tangan yang tidak mencukupi akan memberikan kesan kepada keberkesanan program ini ke atas diri klien. Yang kedua adalah komitmen yang diberikan oleh klien itu sendiri. Klien tidak dapat memberi komitmen atau sengaja tidak memberi komitmen. Antara alasan yang biasanya diterima oleh Puan Siti ialah tiada kenderaan untuk hadir ke AADK daerah, mempunyai urusan kematian dari ahli keluarga yang jauh ataupun menjaga pesakit di hospital. Yang ketiga adalah klien membawa isu lain. Semasa menyertai program, ada klien yang membawa isu lain ke dalam program dan ini sedikit sebanyak mengganggu keberkesanan program itu sendiri ke atas diri klien. Mereka membawa isu lain seperti isu kewangan, isu rumah tangga dan sebagainya. Mereka mengharapkan pihak AADK daerah dapat membantu dan mencari sumber yang ada bagi membantu mereka menyelesaikan isu tersebut. Menurut Puan Rajimah, persepsi tentang rawatan yang sedia ada sama ada membantu atau tidak adalah bergantung kepada individu yang menerima rawatan tersebut. Ini bermakna klien yang menerima rawatan ini sahaja yang dapat menentukan rawatan yang diberikan dapat membantu mereka untuk pulih ataupun sebaliknya. Puan Rajimah berkata lagi, model rawatan dan program yang sedia ada iaitu model psikososial adalah amat bagus dalam membantu klien yang sangat memerlukan bantuan dan ia sangat berkesan kepada klien yang mampu memberikan komitmen yang baik serta membantu individu-individu yang sepatutnya menerima rawatan ini. Namun begitu, ianya tidak bagus untuk diaplikasikan bagi klien yang menolak kerana ianya kurang membantu disebabkan mereka sendiri yang enggan dibantu oleh pihaknya. Klien yang gagal dalam rawatan ini pula adalah lebih kepada klien yang mempunyai kes yang berulang iaitu relapse. Peratusan berjaya adalah lebih tinggi sedikit berbanding peratusan tidak berjaya. Ini menandakan bahawa model rawatan yang digunakan menunjukkan keberkesanan yang baik terhadap klien. Dapat beberapa cadangan penambahbaikan menurut Puan Siti Rahimah binti Talib iaitu pegawai pemulihan di AADK Alur Gajah Melaka. Antaranya ialah dengan menambahkan lagi bilangan pekerja di sesebuah AADK. Jumlah pekerja yang sedikit manakala klien ramai menyebabkan klien susah untuk dikawal dan diperhatikan dengan lebih teliti. Seterusnya dengan mewujudkan unit khas bagi melakukan sesi kaunseling. Dengan ini, pegawai unit khas tersebut tidak akan terikat dan sibuk dalam menjalankan program lain, sebaliknya hanya fokus pada sesi kaunseling sahaja. Penambahbaikan berikutnya ialah mengadakan lebih banyak kursus dan latihan kepada pegawai. Dengan adanya kursus dan latihan, pegawai dapat menambah kemahiran, ilmu pengetahuan serta teknik yang boleh digunakan dalam sesi. Selain itu, dengan menaik taraf sesebuah AADK, keselesaan amatlah penting bagi mewujudkan suasana terapeutik untuk memastikan sesi berjalan lancar. Penambahbaikan lainnya juga ialah dengan memperbanyakkan peruntukan di sesebuah AADK. Dengan adanya dana yang mencukupi, sesebuah AADK dapat menjalankan program-program yang dapat menarik minat klien. Dari segi model rawatan dan kandungan program yang dilaksanakan, ianya bersesuaian dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak AADK Alur Gajah Melaka yang berhasrat untuk membantu klien ke arah perkembangan yang lebih baik. Model psikososial ini juga sesuai diguna pakai terhadap AADK negeri dan AADK daerah di mana rata-rata klien menunjukkan perubahan yang positif. Selain itu, kepakaran dan latihan modul secara komprehensif perlu diberikan kepada semua tenaga pengajar bagi memastikan model psikososial ini dapat difahami dan dilaksanakan secara mendalam dan holistik. Secara amnya dilihat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh agensi ini dalam menangani masalah dada, terutama dalam penambahan klien yang terlibat. Tambahan pula, AADK turut berdepan dengan COVID-19 yang turut menjadi penghalang dalam melaksanakan program. Walau bagaimanapun, tanggungjawab perlu dilaksanakan dan AADK sendiri telah mengambil beberapa inisiatif untuk menjaga dan memulihkan klien.
AADK sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan rawatan dan pemulihan yang meliputi keperluan fizikal, mental, sosial dan spiritual supaya individu yang terperangkap dalam penagihan dadah ini boleh mendapatkan semula kehidupan mereka kembali dan hidup bebas daripada dadah.